Najib lebih mengutamakan diri sendiri, dia lebih mengutamakan rakyat. Saya rasa kalau tanya lembu pun lembu tahu bezanya. Kita tengok dari segi polisi, kalau nak kata Dato' Seri Najib mengutamakan diri sendiri, polisi yang saya sebut tadi, stimulus package, Dato' Seri Najib bagi pada rakyat, dia bagi pada anak-anak dia. Projek-projek negara, kita tengok kebanyakan peniaga-peniaga zaman Dato' Seri Najib semua boleh hidup, semua boleh berniaga. Zaman Mahathir, semua sekali dapat kat kroni-kroni dia. Buat Putrajaya, dapat kat siapa? Semua toke-toke Cina dia. Betul tak? Tu Ahmad Zaki je, Masjid Besi. Lain kroni-kroni dia. Menara Twin Tower Petronas, satu dapat kat Korea, dapat dengan Siti Asma. Satu lagi dapat dekat Jepun, dapat dengan Siti Asma. Marble, perabot anak dia, setiap tingkat semua sekali anak beranak dia saja. Anak dia suka kereta besar, bapak dia buat sepang sikit Formula 1. Anak dia nak buat apa saja, semua dia support. Sampaikan kalau dulu hospital pantai tu, sampaikan tender cadar pun disapunya, bersihkan cadar. Ni belum cerita perniagaan yang halal, yang haram. Yang halal pun dia sapu, yang haram jual San Miguel Filipina pun dia sapu. Dari segi perniagaan fiber optik pun dia sapu. Kalau dulu kenderaan-kenderaan di tangan kerajaan semuanya menggunakan minyak Petronas, ada sedikit menggunakan Shell. Bila dia balik semula sebagai Perdana Menteri, 3 bulan pertama, kerja yang dia buat ialah pastikan syarikat Petron mendapat projek untuk membekalkan petrol dan diesel kepada agensi kerajaan. Tapi zaman tu bukan zaman internet. Orang tak tahu. Sebelum nak banner KLCC tu, jangan lupa, tapak tu sebenarnya tapak apa? Almarhum Sultan Selangor yang sebelum ni, dia bagi tanah tu untuk buat taman tengah bandar. Apa Mahathir buat? Dia suruh Ananda pula beli. Ni nanti satu hari nanti saya akan cerita. Panjang cerita ni. Tajuk tu je pun nak baca banyak. Tajuk tu saja. Cerita macam mana dia arahkan Ananda beli tanah dan sebagainya. Kemudian separuh dijual kepada Petronas, separuh lagi dia buat menara Maxis. Bila ada orang tuduh, apa yang YB Fahmi Fadzil buat? YB Fahmi Fadzil mengeluarkan kenyataan bahawa PKR tidak pernah menjadi ahli dan tak pernah bayar yuran untuk jadi ahli kepada Liberal International. Tidak pernah. Itu sebab bila YB Fahmi minta supaya Liberal International menggugurkan logo PKR tu, mereka tak ada bantahan. Kalau saya dituduh memandai-mandai letak logo PKR, sedangkan memang PKR masuk dalam, apa saya akan buat? Saya akan cakap, tengok ni, ada bukti you all menyertai ini. Tapi apa yang Liberal International buat? Dia pun gelabah, dia terus keluarkan nama PKR daripada senarai tersebut. Maknanya memang mereka pandai-pandai letak. Kita tak nafikan memang PKR pernah ada menyertai program yang dalam tu semua ada Liberal International. Dan selepas ada beberapa insiden yang bercanggah dari segi prinsip dan pendirian, maka PKR langsung tidak menyertai lagi apa yang terkandung. Kalau nak dikira berapa kali kita kawan-kawan PKR buat program yang dalam tu ada Liberal International punya wakil, kalau nak dikira macam tu, hari ini Wan Saiful Wanjat, Ketua Perangan Bersatu, antara orang yang rancak bersepentas dengan Liberal International, termasuk dengan Presiden dia, malah dia lah yang paling banyak bawa masuk Liberal International ke Malaysia, sampai menggelar diri dia orang yang pro-liberal. Tapi kena ingat bahawa bila benda ni tercetus 3 tahun sudah, Datuk Seri Anwar sudah menjawab. Sekarang ni kita sedar tak bahawa di dalam buku di sekolah-sekolah kita ni, di belakang tu, buku surat belakang tu, ada buku negara, betul tak? Di dalam buku negara tu pun mengatakan bahawa negara kita ni mengamalkan liberal demokrasi. Dah lama ada dah. So sebenarnya liberal demokrasi yang kita masukkan ialah kita menghormati kebebasan untuk orang memilih parti, tetapi bukan sampai kebebasan akidah. Ini PM dah explain 3 tahun sudah. Bukan kata semayang 5 waktu, disebabkan liberal sangat, boleh combine, boleh jamak semua waktu. Tak ada. Pendirian mereka tetap dalam soal yang berkaitan dengan agama, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada kompromi. Mereka tak liberal dalam soal itu. Jadi apa masalahnya? Kalau setakat kebebasan bersuara, kebebasan berpersatuan, kebebasan berhimpun, itu hak kita untuk mempunyai sifat yang liberal ataupun sifat yang lebih bebas. Tetapi tidaklah sampai ke tahap menghalalkan LGBT. Tak ada. Itu yang menyebabkan PKR tidak meneruskan bak kata orang tu bergaul dengan mereka. Eskom dah masuk tahun ke-10. Saya memfungsikan mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Sempadan pada awal Oktober. Laporan tentang status semasa diistilahkan sebagai selamat
dan terkawal. Fokus utama Eskom adalah nak kekang sebarang potensi ancaman kedua, pencerobohan anasir asing dan penyusupan militan. Eskom juga tujuannya nak bantu pasukan keselamatan dan agensi penguatkuasa menangani elemen jenayah rentas sempadan dan kemasukan pendatang asing tanpa izin. Adanya Eskom membolehkan kesemua agensi kerajaan ini bertindak secara bersepadu dan tersusun. Apa mekanismenya? Dilakukan operasi sepanjang masa dengan pelbagai istilah. Ops Sanggah, Ops Gasak Laut dan Darat, Ops Bersepadu khas. Ini membabitkan penyelarasan dalam menjalankan operasi, terutama Angkatan Tentera, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritime di zon ini. Ada juga pemeriksaan darat dan laut. Kita panggil road checkpoint dan juga sea checkpoint. Dan hasilnya, saya ambil data Ogos sahaja, 1 Januari hingga 31 Ogos. Eskom berjaya membuat 1.7 juta pemeriksaan fizikal ke atas orang, kenderaan dan bot. Dari jumlah itu, 414 orang ditahan, 139 kenderaan serta bot dirampas, ada juga seramai 191 parti diusir. Ada juga data tentang nilai rampasan dan sebagainya. Komponen yang penting dalam soalan yang berhormat adalah tentang keupayaan aset. Yang berhormat sedia maklum bahawa untuk Eskom beroperasi dengan lebih cekap dan berkesan, meningkatkan keupayaan aset adalah segala-galanya. Buat masa sekarang, keupayaan radar. Kita punya sejumlah radar yang sekarang sedang beroperasi, tapi aset tambahan yang bersifat taktikal dan teknologi tinggi ini yang telah diberi kelulusan di bawah RP2, Rancangan Malaysia ke-11 adalah membabitkan sistem radar pengawasan laut, singkatannya SWASLA. Komponen kedua adalah floating boat di Sungai Aji Kuning di Pulau Sebatik dan 30 unit rigid hull inflatable boat, yang ini bot laju. Ini di bawah rolling plan keempat telah pun diberikan lampu hijau. Yang ketiga adalah pembinaan pos-pos kawalan. Sekarang ada 46. Jadi kita tingkatkan lagi, terutama di sepanjang pesisir pantai di kawasan Manalunan, Kinabatangan dan Kuala Maruap, Lahad Datu. Ini di bawah RP2. Bagi saya lah sekarang ni, di peringkat pimpinan ni Alhamdulillah. Kita all out bantu amanah, kita all out bantu DAP, kita all out bantu PKR. Dan hari ni pun kita tengok, bila kita di Pelangai tu hari, Abang Mat berkampung berhari-hari. Berulang alik Kuala Lumpur, Pelangai, Kuala Lumpur, Pelangai. Membantu calon kita di Pelangai. So saya nampak ni, setiakawan ni dah cukup okey di peringkat federal. Di peringkat negeri pun nampak dah cantik. Sekarang ni kita nak lancarkan di peringkat Akar-Umbi. Tapi bagi saya lah, untuk long term, saya melihat way forward cantik kalau semua ahli-ahli parlimen yang Melayu Islam ni duduk bawah satu parti. Kalau tak boleh penyatuan Melayu tu di kalangan semua termasuk PAS dengan Bersatu ni, tidak-tidak di kalangan kita kerajaan perpaduan tu kita boleh buat. Kalau boleh yang bukan Melayu tu pun semua disatukan bawah satu parti. Kalau tidak kesian juga. Contohnya macam MCA. MCA ada banyak pemimpin-pemimpin yang bagus. Tetapi kena terima hakikat bahawa hari ni DAP lebih diterima oleh masyarakat bukan Melayu. Jadi apa nak jadi pemimpin-pemimpin MCA yang bagus ni? Tetapi kalau mereka duduk di bawah satu bumbung, so kursi tu mereka tak berebut lagi. Jadi setengah-setengah tempat ada wakil rakyat daripada pemimpin MCA yang bagus, kita letaklah pemimpin MCA. Mana yang DAP bagus, kita letaklah DAP. Pakai satu entiti. Itu yang tercantik lah. Tapi tak mudah untuk kita suruh orang ubahkan parti, masuk satu parti lain. Apatah lagi dulu allergic sebut nama UMNO pun tak nak. Tak mudah lah. Tetapi ambil masa. Tak ada apa yang mustahil. Sebab kita kena terima hakikat jugalah kan. Kadang-kadang bila parti tu dah lama, dah ada sejarah dan sebagainya. UMNO pun ada ramai yang tak suka. PKR pun ada dia punya imej dia juga. DAP pun lagilah ada imej dia juga. Tapi kalau kita buat satu entiti baru, bersih, orang dah tak cerita lagi pasal nama yang lama. Sebab dia orang semua dah bergabung. Dalam tu ada MCA, dalam tu ada MIC, dalam tu ada DAP, dah gabung satu entiti. Kita lupakanlah politik-politik lama ni. Pun jangan lupa Datuk Seri Anwar tu dulu timbalan Presiden UMNO. Dia tak anyaya kerana dia lawan Mahathir, dia kena buang. Saya pun sama juga. Lepas dia kena buang, saya 10 orang kena buang. Tapi nasib saya baik sikit lah. Lepas saya kena buang dengan PKR, saya diterima balik dalam UMNO.